بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi menghidupkan kita semua. Dan wirid kita lepas salat mengingatkan kita kepada kehidupan dan kematian. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Maksud yuhyi wa yumit ialah dialah Engkau lah ya Allah, yuhyi yang menghidupkan, wa yumit, Engkau lah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Engkau ya Allah atas segala sesuatu amat berkuasa. Maka salah satu tanda kuasa Allah Ta'ala ialah menghidupkan dan mematikan. Nak kenal Allah Ta'ala yang maha berkuasa, antaranya ialah tahu bahawa dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hidup hari ini. Dan saya pesan kat saya sama selalu, pesan saya juga pesan untuk tuan-tuan malam ini dan sebelum-sebelum ni dan selepas-lepas ini pun, peringatan dan peringatan. Saya banyak dari saya tuan-tuan. Pertama, agak-agak pasal apa Allah masih hidupkan kita lagi. Di waktu ada orang yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun menerima berita bahawa ramainya ulama-ulama kita, orang soleh, tutup kita meninggal. Mengapa kita masih dihidupkan oleh Allah? Yang tadi main ziarah kita, cerita itulah bila guru kita Allah Rahim meninggal. Maka siapa lagi yang kita nak harap? Siapa lagi yang kita dapat tolong kita untuk kenal akan agama ni, kalau jika bukan ulama-ulama Allah? Tugas ulama ialah untuk mendidik, bukan tidak mengajar, tapi mendidik manusia untuk tahu siapa dia hidup lagi pada hari ini. Saya pun nak ajak diri saya selalu, dan tuan-tuan, jom kita kaji sikit lah pasal apa Allah masih tahu kita lagi di waktu orang lain telah diambil nyawanya oleh Allah. Apakah tak ada guna Allah hidupkan kita ni, ataupun tak ada guna dan manfaat yang besar? Jadi kita faham antaranya inilah tanda-tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Tanda bahawa Allah ni sayang. Benarnya yang dimatikan pun disayang,
yang dihidup pun dia sayang. Kedua-duanya dalam kasih sayang Allah Ta'ala mereka. Cuma manusia lah yang tak pernah tahu betapa Allah tu sayang dia. Dan ketika hari ini tuan-tuan kita nak faham juga, pesan saya juga untuk diri saya dan tuan-tuan, fahamlah bahawa Allah sedang menguji. Allah sedang nak tengok, nak uji siapa yang beriman. Dan ketika mana COVID ni rasa-rasa nak habis, pokoknya tambah lagi, tak habis juga. Dia tanya kita bila nak habis. Saya kata bapa tanya saya mana tahu apa nak bila nak habis. Dia tak habis. Dan satu benda yang kita nak pesan sama-sama lagi ialah kita takkan jumpa senang. Kita akan jumpa senang. Kita makin jumpa payah. Allah buat payah ni kerana Allah nak uji siapa yang nak beriman dan siapa yang tak beriman. Dia waktu tak ada COVID pada orang tak main masjid, sepatutnya bila kita tahu ni azab Allah Ta'ala, kita tahu bahawa ni keseksaan daripada Allah, hukuman daripada Allah Ta'ala untuk manusia dan dunia ini. Bila COVID itu ada, pakat tahu terima ni semua bala ujian. Tapi terima bala ujian ni macam tak ada apa-apa lah. Masjid tetap juga tinggal, ngaji tetap juga tinggal, ibadat tetap juga tinggal. Sedangkan ibadat, ketaatan ini semua yang nak mengundang rahmat Allah mereka. Lepas tu ni kita berhimpun ramai-ramai dalam masjid. Walaupun penjarakan ke tak penjarakan, kan berhimpun sepatutnya. Ramai-ramai sujud pada Allah, tadah tangan, minta, ya Allah bantu kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah, selesaikanlah. Angkatlah azab ini. Ujian dan bala ni, turunkan rahmat-Mu. Patut-patutnya macam tu lah kan. Pakat berhimpun lah di masjid. Tapi tak juga. Maka benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 1 surah Al-Anbiya, kosong sebelah kiri, ayat 1 surah Al-Anbiya. Inilah kisah yang diceritakan oleh para Anbiya. Kenapa Allah letak ayat ni dalam surah Al-Anbiya? Sebab inilah kisah dan cerita yang kena disampaikan oleh ulama, oleh Nabi-Nabi kepada umat. Mana Nabi pun akan cerita bab ni. Mana Rasul pun kena cerita bab ni ke umat dia. Apa dia kena cerita? Cerita pasal manusia akan berdepan dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 1 surah Al-Anbiya. Firman Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Iqtaraba, qarib, maknanya telah mendekati, sedang mendekati pada manusia itu. Linnas, bagi manusia itu sedang ada benda yang dekat dengan dia. Apa dia dekat? Hisabuhum, saat untuk berhisab, saat untuk dimatikan dan dikira segala amal-amalnya. Maknanya saat mati dan kena hisab. Dan kita lupa tuan-tuan, apa kita buat ni semua ada catatan. Ladaina raqib wal atid. Pada kita ada raqib dah kanan, atid dah kiri. Buat apa? Catat. Catat apa? Catat hak kita buat, hak kita cakap, hak kita niat, hak kita apa pun ditulis.
Dia tulis semua. Tak ketinggalan. Hatta dalam hadis kata bersiul. Hatta bersiul pun malaikat tulis. Pasal bersiul tu ada makna. Bersiul tu ada makna. Maka ditulis oleh malaikat ini. Cerita panjang dalam hadis. Maksudnya, apa yang kita nampak, kita tengok, kita pegang, kita cakap, kita dengar, semuanya ditulis oleh malaikat. Cuma kita yang tak tulis. Malaikat ditulis. Apa ditulis? Ditulis kebaikan dan kejahatan. Benda ni yang kena hisap nanti. Dan tuan-tuan, saat yang paling dahsyat, yang paling menggerunkan, yang menakutkan kata ulama ialah waktu berhisab. Macam kita, budak-budak anak-anak kita perhisab, masa perhisab tak apa. Waktu nak keluar keputusan tu, Allah Allah. Nak gagal ke, nak jaya ke, nak fail ke, nak dului ke, tak tahu. Takut. Kena hisab. Jadi saat yang menakutkan ialah saat berhisab. Jadi Allah kata, telah dekatnya pada manusia itu saat dan waktu untuk mereka dihisabkan. Satu benda pun takkan lari daripada catatan, dan satu benda pun tidak diadili oleh Allah. Semua akan diadili oleh Allah Ta'ala sehalu-halunya. Tapi apa jadi manusia, tuan-tuan? Oleh saat mati dekat dah, saat kiamat pun dekat dah. Waktu untuk hancur alam ni pun makin dah. Apa jadi pada manusia? Covid ke tak Covid ke? Apa jadi pada manusia? Apa jadi? Kata Allah Ta'ala, wahum fi ghaflatin. Ayat 1 surah Anbiya. Apa jadi pada manusia? Wahum fi ghaflah. Manusia tetap tenggelam dalam lautan kelalaian. Ghalid. Tak ambil pengajaran pun daripada apa yang Allah buat. Dua benda jadi pada manusia, tuan. Ghaflah, mu'ridun. Fi ghaflatin mu'ridun. Mereka berada pada lalai dan tetap lari diri daripada agama Allah. Maka sebab kat mana? Dia lari, mu'ridun. Maka dia golongan yang menentang dan lari daripada beriman, lari daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau sebab kat mana? Sebab mereka lari dan mereka lalai. Sebab mereka lari, sebab mereka lalai. Hadir. Maka mainlah Nabi SAW. Allah hantar Nabi. Tak ada Nabi Allah hantarnya, Nabi-Nabi Allah hantarnya ulama-ulama. Tujuannya nak peringat. Jangan lalai. Nak habang. Jangan ghalid. Masa dah nak habis. Sama ada masa kita nak habis atau masa alam ni akan habis. Dua-duanya akan habis tiba masanya. Tapi manusia, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka tetap berada dalam fi. Fi ni dalam bahasa Arab, dia ada dua makna. Dalam istilah Quran, dalam bahasa Arab, fi dua makna. Pertama, makna dalam. Yang kedua, makna pada. Boleh jadi kedua-duanya. Walaupun kiamat dah dekat, manusia tetap tenggelam dalam lautan lalai dan tetap juga lari daripada benda yang sebenar. Tuan-tuan, agak-agak kita mengaji ni apa? Tuan-tuan, tunggu saya main langkah sepadan ni luar negeri ni. Saya main luar negeri lah. Tuan-tuan tak bantu negeri, saya keluar negeri. Saya main berpinang masuk Kedah, luar negeri.
Luar Penang masuk Kedah, luar negeri. Keluar negeri kita apa? Main luar negeri, pasal apa? Bukan pasal lain, pasal nak main peringat saya dan peringat sama-sama. Nak peringat, pun mengaji ni antaranya nak peringat. Supaya tak jadi golongan lalai. Tuan-tuan yang muslim, siapa golongan lalai? Terjemah sikit sebelum saya baca kitab dan sebagainya. Siapa yang golongan lalai ni? Yang disebutkan oleh hadis-hadis, yang disebutkan oleh ulama-ulama, siapakah orang lalai? Pertama, kata Hasan Basri, siapa orang lalai? Orang lalai ialah orang yang dia boleh baca Quran, tapi ayat yang dia baca sehari tak sampai 100 ayat. Lalai. Allahu Akbar, kalau kita kenal kita orang gitu. Tuan-tuan saya tanya saya, hari ni Quran berapa ayat baca? Berapa baca? Kalau baca 100 ayat, keluar. Kata Hasan Basri, Imam Hasan Basri kata, siapa yang baca 100 ayat satu hari, maka keluar ia daripada golongan orang yang lalai. Tapi kalau tak baca, atau baca tak cukup 100 ayat sehari, maka orang tetap juga duduk dalam golongan lalai. Lalai. Oh, pasal tu sembahyang ni tak jadi nak khusyuk sebab lalai. Quran dengan solat ni dua-dua ni dia kena match, dia kena tegur betul. Ada orang sembahyang Quran tak baca, ada orang baca Quran sembahyang tak, dua-dua tak betul. Dua-dua tak kena. Kenapa? Kata Hasan Basri, tanda engkau orang lalai bila Quran engkau tak baca. Atau kalau kau baca pun tak cukup 100 ayat, engkau masih disebut oleh ulama, disebut oleh malaikat, engkau masih orang yang lalai. Betul tak mengaji, tak mengaji nak ambil tahun. Jadi golongan tak baca Quran pun lalai. Dah tak baca lalai teruk, hak baca tak cukup pun. Maksud tak cukup ni, dia boleh baca elok, dia mampu baca elok, tapi tak baca, atau baca sikit sangat, lalai. Saya ulang balik, pasal itulah sembahyang kita menggunakan tak khusyuk ni, pasal kan masih berada orang tu dalam lalai disebabkan Quran yang tak dibaca. Agak-agak tuan, Quran Allah turun apa? Agak-agak tuan, Quran ni Allah turun apa? Jawab dia, Iqra, Allah suruh baca. Kemudian bila baca, yang kedua maknanya faham. Bila baca kena faham. Makna ketiga kena amal. Baca dah, faham dah, nak amal ikut mana? Ini satu daripada kegagalan dan kelalaian kita sekalian. Saya ulang balik. Sahun itu, sahun yang ada dalam ayat 45 surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sahun tu sebab dia lalai ni. Antaranya orang sembahyang lalai dia daripada solat dia kerana dia luar daripada solat dia tak baca Quran. Bukan pasal dia lalai dalam sembahyang tu. An, bukan fi, an daripada solat tu dia lalai. Sebab saya lalai daripada solat kerana Quran itu tidak dipegang, dibaca. Oh, bahaya. Dengan Quran ni bahaya. Sulam balik, agak-agak pasal apa Allah turun Quran? Adakah suruh simpan dalam lemari? Adakah Allah Ta'ala suruh adakan Quran di zaman Nabi saja? Nabi itu habis? Ataupun adakah dia ini mukjizat? Ataupun dia ini kitab yang relevan, yang sesuai dan tepat untuk digunakan sampai kiamat alam? Jawab dia ya. Maka satu bentuk kelalaian kita yang kita tak sedar ini ialah kita gagal dan lalai daripada Quran, daripada baca dia. Bila baca pun tak baca, macam mana nak faham? Pertama-tama tak baca,
Itu nak faham pula. Nak faham kena jumpa ulama, kena buka kitab, kena buka tafsir, kena buka pengajian. Sebab Quran kitab segala ilmu. Kita tak baca. Kita dah tolak, kita dah lawan perintah Allah. Rasa salah tak? Saya tanya orang tak baca Quran ni. Agak-agak hampa tak rasa salah kalau tak baca Quran? Tentu saya tanya balik. Saya tanya saya semua. Salah tak kita ni rasa-rasa tak baca Quran ni? Salah tak? Atau tak ada apa-apa? Tak salah mana salah pula? Jawab dia salah. Sebab yang suruh baca tu bukan kita suruh, bukan untuk imam suruh, bukan untuk apa juta pasal masjid suruh, bukan siapa suruh. Yang suruh baca tu sebenarnya yang disuruh kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat siapa? Kata siapa? Firman siapa? Qaul siapa? Kalam siapa? Allah. Tiba-tiba main golongan ni, golongan tak baca. Tapi dia steady ya. Yang dahsyatnya, bila dia kata dia baik-baik dah. Saya ulang balik tuan-tuan. Ayat 104, surah Al-Kahfi. Muka surat 304, belah kiri. Muka surat penghabis. Ayat ni, kalau faham dia betul, saya ulang banyak kali tuan-tuan. Ayat ni kalau faham dia betul, maka keluar kita daripada orang yang rasa dia buat baik dah. Cuba tengok ayat 104, muka surat 304, surah Al-Kahfi. Apa maksud ayat tu? Maksudnya ialah, dan orang-orang yang sia-sia segala amal-amal pahala amal yang di dunia ini ialah orang yang merasakan dia telah berbuat akan segala kebaikan. Dia rasa dia buat dah. Masih ada banyak ruang-ruang yang kita tak buat juga. Masih banyak ruang-ruang yang kita tak penuh. Mungkin kita solat cantik, okey. On time, solat. Tapi tamai Quran pun perintah Allah juga. Cuma perintah dia, perintah baca tu sunat. Perintah amal tu wajib. Perintah faham lagi wajib. Tuan-tuan yang Allah sekalian, di ketika mana orang India, orang Hindu boleh baca kitab Veda, di waktu orang Kristian boleh baca kitab Injilnya, di waktu orang Yahudi boleh baca Talmud, kitab Yahudinya, di waktu agama lain ada kitab boleh baca. Jadi orang Islam ada Quran tak boleh baca. Mana siapa lagi leceh? Siapa lagi leceh? Kita kata Islam agama, ada panduan dia Quran, tapi Quran tak baca. Maka Quran boleh baca dia satu huruf pun telah jadi ibadat. Baik tuan-tuan dan sekalian. Jadi satu cara lalai manusia, kata Hasan Basri, apabila Quran kau tak bacakan 100 ayat satu hari, maka engkau masih berada dalam golongan lalai. Ini kata apa tuan? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Siapa Hasan Basri ni? Hasan Basri adalah antara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Hasan, dia merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama yang terhebat dalam sejarah Islam. Nama dia masyhur, dan waraknya, dan alimnya, dan amalnya dahsyat. Tuan-tuan, ulama ni, wali Allah Ta'ala Hasan Basri ni, bila dia hafal satu ayat kena baca, maka dia baca. Dia bukan tak baca satu ayat, dia baca. Berarti ayat itu Tuhan. Kena itu. Yang disebutlah hadis kursi, Allah kata, Man syaghala an mas'alati. Barang siapa yang sibuk diri dia daripada minta-minta. Dia sibuk apa? Dia sibuk tak minta. Dia sibuk beramal tidak meminta. Dia sibuk tak buat kerja. Kan? Kita ni passion kita kalau kita kaji balik, buat kerja sikit, minta banyak. Kenapa? Ni yang Allah kata depa ni golongan yang
Buat kerja, minta tak ada. Minta sikit sangat. Jadi Allah kata apa? Siapa yang meninggalkan meminta-minta, tapi sibuk duk amal, duk buat benda yang kusuruh, maka kata Allah, ta'taituhu, akan kuberikan dia benda, semua benda yang dia tak minta aku bagi, yang dia tak minta, siapa minta aku bagi kat dia, sebab dia tak minta. Allah tak akan kuberikan, ta'taituhu, akan kuberikan apa yang tak diminta tu, malah boleh minta boleh kat dia, sebab dia meninggalkan meminta tapi sibuk beramal. Tuan-tuan dan muslim sebab tadi lalai kita dalam Al-Quran. Baik, lalai kita, lalai dalam memberikan ilmu Quran kepada anak-anak kita. Kalau tak baca Quran dekat baca-baca gitu sudahlah, cukup kita khatam kali pun habis padam sudahlah, kata anak. Baca Al-Quran tak kat ni kat padam tak apa dah. Tak apa dah. Sedangkan kita dilatih oleh mak ayah kita dulu, lagi tak khatam Quran dulu, tak lengkap. Sehari tak diajak baca Quran, tak boleh makan nasi. Tuan-tuan saya kata sama dilatih, didik macam tu. Kalau Quran tak baca, depan ayah, nasi malam tak makan. Tak boleh makan nasi. Tunggu, lagi tak baca Quran. No. Usah baca Quran, makan nasi. Punya prihatinnya mak ayah kita dulu dengan Quran. Tapi mai tak umat hari ini. Nak baca tak apa, tak baca pun bagi bagus. Buat apa? Buang masa baca Quran. Tuan manusia. So ulang balik, handset kita boleh baca kerap sebab mesej kawan hantar. Tuan-tuan tengok dalam grup, dalam WhatsApp kita tu, yang dalam handset kita ni, kalau rajinlah kita ni berwhatsapp dengan orang, kadang-kadang WhatsApp tu hak depan hantar tu berulang 5-6 kali dah. Hantar tu sampai hang tu, sampai tekan pun tak naik apa dah, tak bergenyak dah, tak berjalan. Sebab jam. Dia dah hantar benda sama, nak kena delete, nak kena hapus, nak kena padam. Tak padam ni tak boleh. Sebab pakat hantar benda sama, tak nak padam lah. Benda sama dia ulang. Contohnya ni, status COVID ni, hari ni berapa ratus? Kedah berapa ratus hari ni? Kedah tak tahu. Sabah banyak ni, Kedah dah berapa? Turun sikit pun. Hak dia hantar tu, Kedah berapa, Sabah berapa hantar. Hantar bukan seorang, 5 orang hantar. 5 punya, dia punya muka tu jam handset kita. Cemuih nak baca. Pakai padam gitu ya. Tapi duk hantar tu. Mesej kau hantar, ulang baca. Kan? Jadi handset kita ni tahu nak booking ada. Tapi tuan, mesej kawan hantar kita baca kerap. Sedangkan mesej Allah Ta'ala tak dibaca, tak dibuka. Mana lebih dahsyat, mana lebih utama tuan? Di antara pesan-pesan manusia atau pesan-pesan Allah Ta'ala? Kita nak panduan, kita bukan nak beri serabut, kita nak tenang. Maka Quran menenangkan. Tuan-tuan tengok, ada orang dulu dia suka baca-baca suabang. Kan? Dululah, Dusan Malaysia, Berita Harian, dulu kedai suabang. Lama-lama suabang. Beli, baca. Berhenti, baca motor, beli paper. Dulu lah. Kita masuk golongan lama lah dulu ni. Beli paper juga. Muka surat 1 contoh apa? Surat 2 contoh apa? Dia surat besar, dia kecil. Dia kecil, tak ada langsung lah. Orang dah sikit lah. Dia cerita apa? Muka surat depan cerita apa? Muka kedua cerita apa? Metro, harian Metro, Sinar, cerita apa? Muka surat depan. Awal dia highlight apa? Cerita sensasi. Apa dia? Pembunuhan,
kecurian, muka depan. Cerita pasal bunuh. Tengok-tengok badak-badak, serabut. Pasal apa? Pasal cerita bunuh orang hari. Kosok dua, sambungan, tak habis, sambung. Dua, tiga pula, sambung. Tapi orang baca. Sedangkan yang dicerita tu, benda yang kadang-kadang menakutkan, benda yang ditambah-tambah. Orang baca. Tuan-tuan, saya tanya tuan, saya baca sahabat dulu. Semua sahabat tu ada satu tempat yang betul, yang lain semua tak betul. Tahu dia? Mana? Ha? Yang tu je berita dia betul. Yang lain semua ditambah-tambah tak betul. Apa dia cerita dia? Semua ikut. Tu betul. Magnum tu betul. Yang lain semua ditambah ni. Tu pun orang tengok. Orang baca bulan kali. Hak depan cerita bunuh, nombor dua cerita apa anak lawan mak, saman mak tu cerita. Yang tak betul ditambah-tambah. Yang ni semua diserabut dah. Sedangkan Quran cerita apa tuan? Saya ulang balik tuan. Kita baca Quran, isi Quran ni belia sebenarnya. Dia cerita pasal apa? Yang hamba tinggal Quran tak baca tu. Agar Quran cerita dunia enggak? Quran cerita pemohon enggak macam sahabat kan? Malah Quran pula dia cerita benda lagi baca, lagi kalau kita kaji lagi seronok kita pula. Nak kaji, nak faham. Tuan-tuan saya tahu ulang balik. Apa dia isi Quran sebenarnya? Dia nak apa? Apa yang Allah nak, apa yang diceritakan di Quran tu? Jawapannya, Quran mencerita pasal Tuhan yang bernama Allah. Pertama. Yang kedua, Quran cerita tentang manusia. Maknanya, connection dia, alaqah dia, Quran ni cerita pasal hang dengan Tuhan hang. Kalau betul hang Tuhan, Quran tu cerita hang dengan Tuhan. Dia cerita pasal Allah, di sifat dia, guna. Allah habaq dia siapa dia. Dia habaq hang ni siapa dia. Nak kena buat apa. Allah buat apa, hang kena buat apa, Nabi buat apa, orang jahat buat apa, orang baik buat apa. Satu. Yang kedua, Quran highlight satu cerita besar. Kiamat. Apabila kiamat, hancur alam, manusia dibawa di depan Allah, dihisapkan, dikira amal, dan dihukum dia kalau dia jahat. Ini Quran cerita betul. Itu isi Quran. Nak abang, jalan elok. Jangan jalan yang menyeleweng, jangan jalan merapu. Perjalankan hidup untuk dia elok di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Quran cerita betul. Awak ingat cerita pasal Fir'aun tu, nak abang pasal Fir'aun? Kan? Awak nak abang pasal Qarun, nak pasal Qarun tu? Kan? Dia ada hikmah dia. Dia ada peringatan, dia ada panduan, dia ada pengajaran di balik cerita Fir'aun itu. Hatta iblis yang Allah cerita pun ada pengajaran. Maka cerita Al-Quran itu bukan cerita. Cerita itu ialah untuk panduan. Untuk jadi petunjuk. Maka Allah habaqlah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab Quran yang ada dalam macam-macam dengan dia, dengan ragu. Pasal apa dengan ragu? Hudan lil muttaqin. Petunjuk. Kalau hang nak bertakwa, hang jadi Quran. Jadikan Quran sebagai bacaan hang. Jadikan Quran sebagai panduan engkau. Jadikan Quran sebagai kitab untuk beramal. Faham dan beramal untuk jumpa Tuhan kau. Quran besar lah. Quran ni urusan besar. Baca Quran, faham Quran, beramal dengan Quran ni urusan besar. Sehingga Nabi kata, Quran akan bacalah Quran itu kerana Quran akan datang semula di kuburmu. Quran akan Allah orang balik dalam kubur.
Quran akan balik di padang mahsyar. Pasal apa? Allahumma Quran syafi'an li ashabihi, nak tolong siapa-siapa yang bersahabat baik dengan dia dulu. Di mana dulu? Dunia. Maka siapa bersahabat dengan Quran, dia akan ditolong oleh Quran tu. Tuan-tuan yang uruskan. Quran tu, hak kita baca lah itu. Kita baca hak siapa? Kita baca apa? Rupanya kita baca kalam Allah. Kita baca bukan kerja baca cerita dongeng, bukan cerita biasa. Kita bukan baca cerita, tapi kita baca kalam Allah. Ucapan, firman dia, kata-kata dia. Bila Allah nak habang sesuatu benda, dia kan kata, dia kan habang. Maka habang tu, kata tu, so kita ikut. Maka Quran kita ikutan. Allah nak uji kita, nak tengok kita ikut tak ikut dalam Quran. Jadi tuan-tuan dan sekalian, Quran akan membalik dalam kubur nanti. Bersahabat baik dengan orang yang bersahabat dengan dia. Saya tertarik dengan kata Nabi ni. Hadis Nabi kata syafi'an li ashabihi, menolong bagi sesiapa yang bersahabat dengan dia. Soalannya, kita nak tak kita ditolong oleh Allah? Kita nak. Kita nak Quran tolong kita? Kita nak. Cuma soalan dia, kalau kita nak Quran tolong kita, Nabi dah habang, siapa nak dapat pertolongan Quran di kubur, kena bersahabat dengan Quran. Persoalan dia, adakah kita ini sahabat Al-Quran tu? Ataupun adakah Quran tu sahabat kita? Atau Quran ni musuh? Quran ni bukan kawan. Nabi tak kata kawan, Nabi kata sahabat, ashabihi. Li ashabihi. Syafi'an li ashabihi. Memberi syafaat kepada sesiapa yang bersahabat dengan dia. Kita petik maksud kata sahabat ini. Apa makna sahabat? Sahabat ni kawan kan? Kawan lah kan? Tapi kawan lagu mana? Kita ada perkataan Melayu, kita ada kawan, ada rakan, ada taulan, ada sahabat. Sama tak? Tak sama pun. Macam dengan kerat potong hiri. Sama tak? Mana sama? Tak sama kan? Kita bahasa Melayu tahu lah. Kerat ni ke mana, potong ke mana, hiri ke mana, cincak ke mana. Semua pisau lega tu. Tapi tak sama kot. Tak sama. Maka sahabat, kawan, rakan, taulan, tak sama. Nabi tak kata sadiq. Nabi kata ashab. Bermaksudlah dia, cara kita bergaul dengan Quran itu macam mana? Cara kita berada dengan Quran itu macam mana? Maksudnya, kita Quran, kita kawan dia ke, dia kawan kita ke, atau kita bersahabat dengan dia, dia bersahabat dengan kita. Maknanya, sahabat ini adalah kawan yang paling rapat, di mana pun ada. Jadi kita hari ini, tuan, bagi pihak saya, apa yang kita nampak hari ini, manusia tak bersahabat dengan Quran. Manusia bersahabat dengan telefonnya. Pita mana pun ada. Ingat hari ini. Tak mana pun pergi. Masing-masing ada. Saya hari Jumaat baru ni, saya ada di KL. Jumaat ni baru ni. Saya ada Jumaat di Shah Alam. Hari Ahad saya balik. Kemarin pergi pulang. Jumaat di sana. Masuk masjid ni sana. Semacam kita sini lebih kurang, tapi cuma lebih kurang sama. Masuk ke masjid, tak nampak orang baca Quran. Tapi yang ada yang tak ada, saya faham, ada yang pegang handset tapi tengok Quran, alhamdulillah, betul lah tu. Tapi bagi saya, pesan guru sendiri. Guru apa? Guru Quran saya. Apa dia kata? Sebaiknya ambil Quran asal itu baca. Handset betul, ada Quran,
Tapi itu bukan Quran, itu handset. Oh, dia kata saya kata. Guru Quran saya sendiri. Saya dah ulang alik ni balik, ni tak boleh balik lagi. Saya solat ni. Syekh Dr. Salah Khalifah tak boleh balik lagi. Ada KKM. Dia pesan pada saya. Dia kata, baca Quran tu. Handset tu tahu, ada Quran tu. Tapi itu bukan Quran, itu handset. Betul juga. Mana Quran? Quran. Maka ambil Quran tu macam, bukan handset tu. Sebab itu bukan Quran. Walaupun download ataupun application dia ataupun ada. Dia apa ada semua dalam tu ada Quran pada kan. Android dia semua ada. Tapi itu bukan Quran, itu handset. Ia disebutkan adalah Quran. Betul dia Quran lah macam. Tapi tak. Mana yang tu pun ulama tegur kita. Saya kata betul juga, saya betul. Itu bukan Quran, itu handset. Walaupun boleh baca, tapi tak sama. Kita pergi Mekah. Kita berebut mayang dalam dataran tu. Saya pahala lebih. Mayang luar pahala kurang sikit. Hotel lagi lah, hotel pahala kurang. Tak habis mayang langsung, lagi bagus. Betul? Pasal apa berebut? Tapi depan Kaabah dulu. Pasal apa? Pahala lebih. Maka di ketika Allah beri pahala lebih, tengok Quran, pasal apa tak tengok Quran? Kita tengok masuk masjid tak ada orang baca Quran ni. Memang boleh baca, kita tahu dia baca, alhamdulillah boleh baca. Tapi kalau segi keafdalan dia, afdal pegang mana? Pegang Quran betul ke pegang handset? Syekh kata tu, saya kata fikir betul. Maka kita pun habaq atau malam ni saya sebut juga. Memanglah nak ambil Quran tu jadi berat dan pegang. Tapi berat tu tidakkah ada kaitan amal. Berat pegang Quran tu tidakkah memberatkan pahala amalan. Sebab nak simple sangat, nak mudah sangat, tak mau pegang Quran. Pegang handsetnya. Mak mudah. Tapi Quran tu biar dalam kulli marif. Quran tinggal dalam marif. Benar hadis Nabi akhir zaman. Nabi kata apa? Sayati ala ummati fi akhir zaman. Akan sampai pada umat aku di penghujung waktu dan zaman. La yabqa bil Qur'ani illa rasmu. Quran tak tinggal lagi waktu itu kecuali tulisan orang tak baca. Jarang tengok muka Quran di masjid. Jarang. Hari Jumaat pun tak buka, hari apa pun tak buka. Jarang. Yang dibuka mana? Dalam masjid. Tak tahulah waktu dengar khutbah ni, kadang kita khutbah juga. Tengok ramai juga pegang handset. Mereka tengok ayat Quran kita habaq, tak tahulah, Wallahualam. Tapi nampak macam duk kali sana duk baca mesej orang. Tengah khutbah. Tidakkah ada Imam Ghazali kata ketika mana berkhutbah yang kata lara itu apa dia? Lara itu apabila engkau membalik-balikkan batu kerikil depan muka. Maknanya kalau depan kita ni ada batu lah, kita duk balik batu tu duk keh apa. Tu pun dikira lara. Tambah duk balik handset tu kali kau tengok ni. Lara habis semua. Tengok balik kitab Bimbingan Mukmin, kitab Ihya Ulumuddin, buka balik. Bagaimana lalai itu dalam masyarakat. Kemungkaran yang kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemungkaran dalam masjid. Dia kata apa? Kemungkaran itu boleh berlaku dalam masjid. Bagaimana cara dia? Antara caranya adalah manusia dalam masjid tidak ingat Allah. Tak ingat. Yang ada sembah, ingat manusia, ingat kerja, ingat minum, ingat ni manusia. Siapa nak? Manusia yang lain. Tuan-tuan berusaha. Jadi pertama saya ulang balik, kiamat dekat, manusia lalai juga. Tapi nak buat lari pada lalai macam mana? Pertama, kita latih diri untuk menjaga Quran. Yang kedua, siapa yang lalai ni? Pertama, Quran. Siapa tak pegang Quran, tak baca Quran, garanti hang lalai lah. Bukan kita kata ulama ni. Hasan Basri ni adalah
salah seorang penegak mazhab. Dia ada mazhab dia, dan mazhab dia tak kekal. Mazhab Hasan al-Basri. Daripada mazhab Imam Auza'i, mazhab Daud Zahiri, ni semua ada mazhab. Tapi mazhab mereka telah hilang, tak kekal. Yang kekal 4 je, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, 4 je. Imam Hasan Basri pun ada mazhab dia, tapi tak kekal. Maka rupanya dia juga pembangun mazhab. Mana orang hebat. Dia kata apa? Dia kata orang lalai ni bila tak baca Quran. Dia yang kata. Kita kata, dia kata sungguh kan? Kata sungguh benar. Maka dia kata apa? Dia kata, tanda hang lalai, pertama, bila hang galik Quran tak baca. Kerana Quran itu kalam Tuhanmu atas kamu. Tak baca? Baik, yang kedua. Apa tanda lalai yang kedua? Apa lalai yang kedua? Sebelum saya tengok lalai yang kedua. Bagaimana Nabi menterbiah umat dalam bab Quran ni? Bagaimana Nabi menterbiah umat dia untuk menjadikan umat yang terbaik? Apa kata Nabi SAW? Terbiah Nabi SAW. Nabi kata, hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis sahih daripada Sayyidina Utsman. Apa dia? Kata Sayyidina Utsman, Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis ada sanad yang apa Syekh bagi kat kita, sanad Quran, sanad hadis Quran yang saya ambil dari Syekh Dr. Khalifah Muhammad Khalifah. Hadis ni dah sanad sampai ke Rasulullah SAW, sampai jalan dia, jalan Utsman. Hadis sanad dia benar. Sanad yang berbunyi hadis tu, man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kamu. Maknanya benar. Kalau hang ini orang baik dan hang nak dipanggil orang baik, Quran. Sebab Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu. Yang khair ada 2 makna. Dalam bahasa Arab, khair ada 2 makna. Khiyar. Khair boleh bermakna baik, khair boleh bermakna pilihan. Maknanya orang baik itu orang yang pilih oleh Allah. Orang yang dipilih oleh Allah jadi baik, jadi baik. Jadi, bila Nabi kata khairukum, bermakna kamu ni orang baik. Makna pertama. Makna kedua, kamu ni hamba pilihan Allah Ta'ala. Bila jadi hamba pilihan Allah? Siapa hamba pilihan Allah? Man ta'allama al-Quran, barang siapa yang belajar akan Al-Quran, wa 'allamahu, dan dia ajarkan Quran pada orang lain, dia dah insan terbaik, dia dah insan pilihan Allah. Quran juga. Ya. Maknanya asal Basri kata betul lah. Betul. Siapa yang duduk Quran, steady Quran, siapa yang diberi ilmu Quran, siapa yang diberikan memahami Quran, bermakna dia hamba pilihan Allah dan dia hamba Allah yang terbaik. Surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 115. 110. Berakhir bersuat. Allah firman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik umat, kamulah hamba umat pilihan Allah yang Allah keluarkan daripada makhluk-makhluk lain. Ya. Kamulah umat yang terbaik, khair. Pasal apa hampa terbaik? Sebab hampa ada Quran ke hampa. Hampa ada Nabi Muhammad ke hampa. Muhammad itu ada Quran dekat dia. Jadi maknanya, situ kata ulama ada, siapa-siapa yang diberi Quran, ilmu Quran, bermakna Allah telah memilih dia sebagai insan pilihan Allah.
Ada orang yang Allah bagi ilmu Quran kat dia. Tapi jalan awal dia kena mengaji dah kan. Kena mengaji dah Quran ni. Tiba-tiba nak jadi insan pilihan Allah, Quran tak reti baca. Quran buat main-main. Quran buat apa saja. Nak baca tak baca, ikut suka. Tak boleh tu. Maka tuan-tuan balik, ulang balik. Siapa-siapa Nabi kita, siapa-siapa yang nak diri dia dipilih oleh Allah, jadi insan pilihan Allah Ta'ala, dan insan tu insan yang terbaik, khair, labudda min Quran. Tak boleh tak apa. Kena dengan Quran juga. Kerana insan pilihan itu adalah insan yang diberi Quran oleh Allah. Maka hadis Nabi SAW, Nabi kata, hadisnya sudah boleh kata ulama, hadis yang nak tunjuk bahawa bagaimana tarbiyah Nabi kat kita. Dan macam mana kita nak tarbiyah diri kita. Dengan apa nak tarbiyah? Jawab dia, tarbiyah diri dengan Quran. Apa yang tarbiyah? Didik. Kan? Sebab tu saya ulang balik. Mak ayah antara tanggungjawab yang akan disoal oleh Allah Ta'ala ni di depan Allah nanti, atas hisab Allah, antaranya Allah akan tanya. Satu yang Allah tanya kepada dia, hang bagi dah Quran itu ke anak hang. Maksud bagi dia pada hang ajak tak dia. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila mai seorang ayah tanya dekat dia, wahai Umar, kalau aku kahwin ada anak, apa tanggungjawab aku ke anak aku? Jawab Umar, pertama, tanggungjawab kau yang pertama, kena cari isteri terbaik untuk anakmu. Kalau tidak Allah tanya nanti. Sayyidina Umar ditanya orang, wahai Sayyidina Umar, aku ni nak kahwin, aku nak ada anak. Bila aku ada anak esok, apa yang wajib atas aku? Maka dia kata Sayyidina Umar, yang pertama, sebelum hang ada anak, hang nak tengok siapa yang nak beranak anak hang tu. Siapa isteri hang, siapa mak anak hang ni sebenarnya. Maka pilihlah isteri terbaik, pilihlah wanita yang salihah untuk mengandungkan anak engkau. Itu kerja hang. Tidak Allah tanya hang masih. Yang kedua, kita sudah yang kedua, tanggungjawab ayah, kena bagi nama elok dekat anak tu. Akan ditanya juga oleh Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Umar. Dan yang ketiganya, tanggungjawab ayah yang ketiga, kata Sayyidina Umar, hang kena berikan anakmu tu memahami akan kitabullah. Kena bagi dia faham kitab Allah Ta'ala. Kalau tidak, hang tanggungjawab depan Allah sampai bila-bila tak lepas. Kena bagi dia faham Al-Quran, kena ajak dia baca. Kalau tak baca elok saja, kena bagi faham dan ajak dia beramal dengan isi Quran itu. Ini tanggungjawab ayah. Tanggungjawab siapa? Seorang yang bernama ayah. Tapi bila ayah Quran pun tak boleh baca, nama anak boleh baca Quran di mana? Bila pilih isteri pun Quran tak boleh baca. Jadi sampai hari punya perkahwinan orang Islam kita ni, antara satu benda yang mereka suka buat hantaran tu ialah Quran. Hantar Quran ke isteri. Sebagai apa? Sebagai tanda. Ini bukan tanda-tanda kan? Ini bukan tanda-tanda cendah hati apa. Quran yang diberi itu sepatutnya, Quran tu kau hadiahkan pada isteri kau, kau ajak dia baca, kau ajak dia beramal. Quran tu baca. Bukan suruh hadiah, tak baca. Bukan mari. Quran bukan hadiah kita pada kita. Quran hadiah kita daripada Allah untuk kita. Kena hadiah pun kita sama-sama kita, kena belajar baca. Baik, soalan balik apa dia? Apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab bila kita tanya dia, aku nak ada anak, aku nanti nak ada anak, apa tanggungjawab aku? Maka Umar kata hang sedia 3 benda. Pertama, cari isteri yang baik. Kalau tidak, hang tanggungjawab depan Allah. Yang kedua, bagi nama hak elok ke anak hang. Dan yang ketiga, berikan Al-Quran kat dia. Kalau tidak, hang akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Tak lepas sama sekali, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka nak jadi anak kita, keluarga kita jadi keluarga yang terpilih.
Jadi keluarga yang dipilih oleh Allah, keluarga yang terbaik, Nabi abangnya khairukum, sebaik-baik kamu yang terpilih ialah man ta'allamal Quran, bahawa siapa yang belajar Quran wa 'allamahu, dan diajar oleh. Kita belajar Quran untuk kita semua. Kita belajar Quran untuk kita ajar anak cucu kita. Ya, kita belajar Quran untuk ajar anak kita. Itu tanggungjawab kita. Ini tak lepas, tak lepas. Baik, tuan-tuan dan sekalian. Kemudian apa lagi? Lagi siapa lagi yang terbaik ni? Ini saya nak bacakan hadis 2-3 hadis tentang manusia terbaik daripada Allah Subhanahu. Sebelum kita ambil tadi. Kita ambil sebelum kita ambil tadi ni. Tadi ni apa dia penubuh ni? Kita ingat tu. Apa yang terbaik? Yang kedua yang terbaik apa dia? Manusia terbaik. Pertama, manusia Quran. Pilihan Allah Ta'ala ialah Quran. Yang kedua, saya nak cerita pasal kata Hasan Basri, kelainan yang kedua. Ini saya kupas yang pertama dulu. Nah, manusia terbaik yang kedua ialah manusia yang ada Nabi sebut dalam hadis, khairun nas. Sebaik-baik manusia ialah aqra'uhum wa atqahum. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, ialah aqra'uhum, yang pandai baca Al-Quran. Allah. Nabi yang habaq lah, bukan kita beritahu. Hadis Nabi SAW, Imam Ahmad Hanbal. Kata Nabi SAW, khairun nas aqra'uhum. Sebaik-baik manusia ialah yang baik, boleh baca Quran. Baik. Kemudian siapa lagi yang terbaik? Yang terbaik, atqahum, yang bila dia baca Quran bertambah-tambah takwanya pada Allah. Lagi baik. Pertama, boleh baca Quran. Bila baca Quran tambah takwa, lagi baik. Kalau bertakwa pada Allah, boleh baca Quran baik dah, bertakwa lagi baik. Kemudian tu apa lagi? Wa amuruhum bil ma'ruf, wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Ini sebaik-baik manusia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cara jadi orang jadi baik, orang pilihan Allah. Hadis Imam Ahmad Hanbal ni nak cerita 5 benda kalau hang buat, hang manusia pilihan Allah. Pertama, sebaik manusia Nabi kata apa? Hadis yang kedua ni. Yang kedua, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia ialah yang boleh baca Quran. Yang kedua, bila dia baca Quran, dia bertambah takwanya dengan Allah. Dia terbaik. Yang ketiga, tanda takwanya pada Allah apa dia? Dia ajak orang buat baik. Dia cegah orang daripada kemungkaran. Wa amurhum bil ma'ruf. Dia faham kitab Allah, dia ajak orang bertaat. Wa anhahum 'anil munkar. Dia cegah manusia dengan buat kemungkaran. 4. Dan yang kelima, yang terbaik yang kelima sebenarnya, yang kata Nabi SAW, orang terbaik yang kelima ialah wa awsalahum ar-rahim. Awsilahum bermaksud yang menyambungkan tali persaudaraan, silaturahim. Quran ajak begitu kan? Jadi orang terbaik ni 5. Ulang balik, siapa dia? Baca Quran. Yang kedua, bertakwa. Ketiga, menyuruh buat kebajikan. Keempat, cegah kemungkaran. Yang kelima, bila dia reti, dia hukum. Dia pandai baca Quran, dia reti hukum hakam. Yang dia paling jaga, dia amat menjaga, memelihara silaturahim. Dia tak klaim. Kok mana pun hang buatlah, aku takkan putus hubungan kita. Sebab silaturahim tu, dia merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. 5 benda yang manusia terbaik atas hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad Hanbal. 5 benda lah. 5.
Yang tamat tadi hadis Quran. Dua-dua hadis pasal Quran, tuan. Manusia terbaik adalah manusia yang ada Quran dekat dia. Jadi kalau tuan nak bagi anak tuan terbaik, jangan leka, jangan jauhkan dia daripada Quran, dekatkan dia dengan Quran. Hari ni orang kafir berjaya, tuan. Lama dah dia buat Islam tak baca Quran. Hari ni berjaya kedua. Apa dia? Dia berjaya menjauhkan orang daripada masjid. Dalam masjid dia payah. Dulu kita kata tak penjarakan, boleh satu masjid boleh masuk 3,000 orang mungkin. Dan ni kalau masjid 3,000 orang boleh masuk setengahnya, 1,000 setengahnya. Bagaimana? Lagi 1,000 setengah yang balik. Sebab tak boleh penjarakan. Betapa berjayanya orang kafir atas nama COVID ni, dia berjaya menjauhkan orang daripada masjid. Dia berjaya menjauhkan manusia daripada Quran. Jaya. Mana bila orang jauh pada masjid, Quran pun jauh, ibadat pun tak buat, rahmat tak ada, bila rahmat tak ada, turun azab. Akhir yang akan turun, yang keluar ialah Dajjal. Dan rahmatlah. Jadi tuan-tuan dan muslimat, maka saya jawab tadi, dua-dua hadis kita bincang ni pasal Quran. Sebaik-baik manusia, nak perbaik keadaan diri, nak perbaik keadaan masyarakat, nak perbaik keadaan alam ni, balik Quran balik. Seorang banyak tuan, walaupun boleh baca Quran dengan handset, tapi latih diri pegang Quran asal itu baca. Kalau berat sikit tak apalah. Ambil buah tiap hari dulu, buah tiap hari bawa baca. Bismillah jemaah. Kalau boleh baca handset saya pun tahu. Sebab saya kata betul. Saya mengaku saya betul. Hak kita baca handset tu bukan Quran. Dalam tu macam-macam pun. Kalau kita boleh baca pun, tapi dia bukan Al-Quran. Walau boleh download pun, tapi dia bukan Al-Quran, dia tetap dipanggil handset. Mana Quran? Banyak tak pegang Quran juga kita. Baca Quran tapi bukan pegang Quran. Pegang Quran tu pahala, tengok Quran tu pahala, baca Quran tu pahala, tutup pahala, ambil letak pahala mereka. Tak mau. Dia nak jadi baik mana tuan? Manusia macam nak jadi baik kalau jauh pada Quran. Sebab Nabi habaklah, sebaik-baik kamu, hamba pilihan Allah, ialah yang mau belajar Quran, ajak orang Quran. Itu yang pertama. Hadis kedua, sebaik-baik kamu, ialah yang mahir, aqra'uhum, yang baca Quran itu. Yang kedua, bertakwa. Ketiga, ajak kebaikan. Keempat, cegah kemungkaran. Dan yang kelima, hubungkan silaturahim. Hanya jadi umat terbaik. Hanya jadi orang bagus. Kalau begitu punya keadaan. Tuan-tuan, yang kelima. Kelima tutup habis. Kau cakap 9 lah. Di belajar ni. Saya tutup dengan kelalaian yang kedua. Tadi apa dia? Lalai manusia pertama kata sahabat Basri pertama apa dia? Apabila engkau jauh pada Quran. Lalai. Yang kedua kata dia, kata sahabat Basri, bila solatmu tak sampai 34 rakaat sehari semalam, hang lalai. Kemudian, kalau segi solat pula, tadi pasal Quran, orang lalai Quran, lalai. Yang kedua lalai solat. Kalau lalai juga, Abid dia kata apa? Kata sahabat Basri, bila solatmu sehari semalam tak cukup 34 rakaat, lalai. Wih, kalau 17 orang tak kemas dah. Dah tak kemas lagi. Yang tak kemas ni tuan, dia kena cari sampai 34 rakaat. Yang 17 yang fardu di pada mazhab Syafi'iyah kita. 17 yang fardu dan 17 yang sunat kena adakan setiap hari supaya kita dapat 34 rakaat keluar daripada golongan lalai. Kalau tak cukup, maka tak cukup, jadilah kita termasuk orang yang lalai bersolat, kata ulama. Dalam bab solat lalai. Ini kita dah rasa Allah fardu tak pernah cukup dah. Sunat. Mazhab Syafi'iyah kata timbang dua-dua benda. 17 yang fardu, 17 yang sunat. Campur 2-3-4. Kata apa ni? Maka kata sahabat Basri, tanda-tanda engkau lalai, masih lalai, bila salatmu sehari semalam tak cukup 34.
Jahanam kita tu. Jahanam kita. Tak cukup. Berapa mana? Berapa yang kita buat? Kau mana pun puasa lah. Kau boleh ba'diyah bagi cukup. Lepas tu, kau tak cukup kau boleh ba'diyah, ganti dengan sunat lain. Tahajud kena banyak balik. Kau tak cukup kau boleh ba'diyah, ganti dengan tahajud. Ganti dengan duha. Ganti dengan taubat. Bagi cukup juga 34 rakaat. 17 yang sunat. 17 yang fardu. Barulah keluar daripada menjadi orang lain. Kata siapa? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadi kita orang terbaik dan Allah keluar kita daripada guna lalai dengan apa yang disebutkan oleh ulama, panduan kepada kita sekalian. Mudah kita dapat kebaikan baik daripada Allah Ta'ala. Terima banyak saya terasa amal. Aku berdoa wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa fawzal mustaghfirin wa najat taibin. Pada insyaallah di bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lana warhamna kama rabbayana shaghira. Muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا واجعلنا من الذين يستمعون قولي فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. Sebelum saya berhenti, saya terlupa pula tahu sekali lagi. Siapa-siapa yang nak sumbang untuk mahal, untuk pengurusan makan minum, belajar-belajar, gaji guru dan sebagainya, kita tahu lah, minta sedah dulu. Minta sedah dulu, yang lagi tuan, kita minta izin untuk minta sejadah dan untuk terusin sumbangan kami lah, insyaAllah dengan yang sumbangan ikhlas untuk kita melancarkan pengurusan makan minum dan gaji guru dan juga pekerja-pekerja saya di Mahat sana. Mudah-mudahan apa yang Tuhan beri dikira sebagai infak, dibalas oleh Allah Ta'ala sebaik-baiknya balasan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.